Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Selamat kembali ke BBTV ataupun Big Blue TV. Sebelum saya mengenalkan kartunis hari ini, jangan lupa share, follow kami di Facebook dan YouTube, dan juga kami berada di portal rasmi kami iaitu bigbluetv.com. Okey, kita meneruskan kita punya rancangan hari ini pada setiap hari pukul 3 sehingga 30 September adalah pameran kartunis, yang mana pameran bertajuk Rasuah Sebagai Budaya. Pameran ini boleh dilihat dan ditonton melalui website www.craftora.com www.craftora.com. Craftora tu spelling dia craftora.com nanti kita akan tuliskan dia punya website di atas skrin. Anda boleh tengok untuk anda log in dalam platform ni, dan buat pertama kalinya anda dapat melihat pameran-pameran kartunis yang mana berlangsung dari 1 September hingga 30 September ni, iaitu menampilkan 97 karya-karya kartun oleh 35 kartunis tempatan yang termasyhur tetapi anda tak pernah kenal. Itu sebab kita hari ini ada program ini untuk memperkenalkan setiap kartunis yang berkecimpung ataupun yang mempamerkan karya-karya mereka di dalam platform craftora.com.my. Untuk memulakan kita punya memperkenalkan kartunis hari ini, iaitu kita menjemput Faizati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Faizati orang mana ni? Saya orang mana? Lahir di Perak tapi dah murtad lah saya kira sebab dah duduk di KL. Orang Perak? Oh, sama dengan kita punya staff kita orang Perak. Lahir di sana tapi membesar di KL. Oh, sama lah dengan dia juga. Mana satu orangnya, handsome ke tidak? Dia tak handsome. Compare dengan saya, dia tak handsome. Oh, okey. Okey. Faizati. Faizati dah kecimpung dalam arena kartunis ni. Dah berapa tahun? Okey, sebenarnya saya kalau nak dikatakan bukanlah seorang kartunis profesional. Okey. Saya sebenarnya melukis ni nak dikatakan sebagai hobi pun ya juga, tapi ada konsistensi di situlah. Okay. Sebab pada awalnya nak cerita daripada mula ke? Ya. Okey. Sebab di luar tu orang nak kenal kan kartunis kita kan. Okey, sebab pada mulanya memang di zaman masa sekolah dulu saya dah start. Saya seorang penggemar majalah kartun. Oh, okey. Majalah apa yang selalu gemar? Yang paling suka masa zaman kecil dulu, semua baca Gila-Gila, Geli Hati lah, Jenaka, Batu Api. Gila-Gila sekarang tak boleh dapat lagi saya tak pasti. Okey, pada masa itulah. So bila meningkat remaja tu saya start hantar kartun ke magazine, dan saya pernah menyumbangkan kartun kepada majalah Gila-Gila dan Geli Hati lah, tapi bukan sebagai seorang kartunis profesional, cuma yang macam kita hantar disiarkan gitu kan. Okey, kemudian saya sambung belajar. Pada masa tempoh sambung belajar tu memang terhenti terus melukis kartun tu. Saya bekerja, dan selepas 14 tahun 15 tahun bekerja, saya ambil break daripada pekerjaan saya. Tapi dah start melukis kartun ni daripada umur berapa tahun? Daripada umur saya kira 13, 14, 15 tahun. Belajar kat sekolah ke? Tak ada, memang sendiri sebab kita minat kartun, majalah kartun, maka dengan sendirinya kita akan ada inisiatif untuk Lepas tu belajar lukis tu mengikut drawing kartunnya majalah? Dia lebih kurang macam saya nak cakap belajar tu mungkin ada pengaruh tu. Tapi secara formal memang tak ada. Pendidikan seni tu memang tak adalah secara formal. Okey, lepas tu bila saya ada break daripada pekerjaan saya tu, saya mula lukis semula. Lukis semula kita post dekat social media lah. Pada masa tu dah ada dah social media. Saya kira ni sekitar tahun 2017-2018. Saya mula post di social media yang private yang saya punya. Bila saya post, kadang-kadang ada orang komen, publikkan dia orang nak share. Okay, so saya fikir tak apa, saya buat satu page. Intention dia memang tak adalah nak create page yang ada ramai follower ke tak. It's just
nak berkongsikan apa yang saya nak lukis sahaja. So saya mulakan page saya by Faizati itu pada tahun 2018. Dalam Instagram? Instagram, Facebook dan Twitter. Ketiga-tiga social media. Okey, lepas tu baru ada saya rasa kebanyakan pengguna social media mungkinlah agak familiar dengan nama tu kan, sebab platform tu dah berbeza. Okey, so sejak itulah saya mula konsisten melukis. Biasanya saya tak tetapkan target lah, mesti post setiap minggu ke apa. Bila saya ada idea yang saya ingin lukis, saya lukis. Sebab ini adalah sesuatu yang saya lakukan kerana saya minat dan saya ada sesuatu untuk disampaikan. Pernah tak buat buku-buku macam ni, buku-buku kartun? Ada satu, saya rasa itu yang pertama lah sebenarnya, compilation kartun-kartun yang dah tersiar dalam media sosial. Diterbitkan oleh kontroversial sikit lah, Sisters in Islam. Tapi topik dia memang berkenaan wanita, cabaran hidup wanita, live realities of women lah. Maknanya you tak terbitkan buku atau you tak buat buku kartun seperti orang lain yang macam cerita-cerita alien, tak adalah? Tak ada. Okey. Kan banyak kartunis cerita alien lah, cerita Donald Duck lah, inilah, tak ada. kan. Masa remaja dulu memang kartun yang saya lukis ialah lebih banyak pengaruh tu lah, maksudnya bukan ada isu yang nak ditengahkan. Saya rasa sebab pengaruh usia jugalah dan kematangan kita, dan juga sekarang ni saya rasa sangat beruntungnya kita ada media sosial. Pada zaman dulu kita lukis kena ikut kehendak majalah. Maksudnya apa yang dikehendaki oleh majalah tu kita tertakluk kepada tapisan, tertakluk kepada kehendak dan garis panduan yang disediakan. So kreativiti tu limited. Apa yang kita nak sampaikan pun jadi limited. Kalau kita tulis tentang sesuatu yang kontroversial, mungkin takkan disiarkan langsung. So karya untuk sampai kepada pembaca dulu-dulu adalah sangat... Adakah isu-isu kontroversial ni pelakon atau pelukis kartunis ni dia takut, tak macam Zuna berani? Tak. Saya rasa faham kan, Zuna berani kan? Saya rasa ada dua saya rasa ada dua kategori lah. Satu ialah yang memang dia bergantung kepada kenapa kita melukis. Saya rasa kita berbalik kepada tu. Sebab ada orang yang melukis kerana ini mata pencarian dia. So dia kena jaga. Dan juga bukan kerana dia ada tujuan untuk menggunakan kartun tu sebagai medium untuk dia menyampaikan message atau sebagai bahan advokasi dia. Saya rasa kategori yang pertama tu mungkin akan lebih berhati-hati. Kategori yang kedua tu mungkin akan lebih berani, quote unquote lah, sebab walaupun kita sedar limitasi kita di mana dan sebenarnya kalau nak cerita pasal berani tak berani ni, pada saya lah secara personalnya, saya rasa kita kena bijak memikirkan apa risiko yang kita nak ambil. Dan juga dalam karya, istimewanya karya, tak kiralah kalau tulisan ke, lukisan ke, kartun ke, kita boleh gunakan satira. So bila kita menegur atau mengkritik, dia tak semestinya direct. Ada kartunis yang buat macam tu, yang terus terang direct, bagi satu kali. Ada yang menggunakan simbolik atau kita buat kiasan, gunakan satira, tapi mesejnya sampai. So saya rasa itu terpulang kepada cara kartunis itu masing-masing dan berapa banyak risiko yang dia nak ambil. Tapi saya rasa kita kena berani tapi juga kena bijak. So tak boleh berani membabi buta dan tak boleh juga takut sangat. Macam tadi you cakap you tak belajar kat sekolah, tak ada siapa-siapa ajar, you belajar sendiri kan. Macam mana kemahiran tu dah jadi macam level profesional? Sebab tak ada orang ajar kan? Tak ada. Saya rasa kalau ada kartunis tu dia belajar pada sekolah, dia start pada sekolah kan? Susah untuk saya cakap tapi saya rasa ini mungkinlah bakat, satu adalah anugerah Tuhan lah. Keduanya ialah minat. Bila kita berminat pada sesuatu tu, kita takkan berhenti melakukannya kan. So practice makes perfect. So sentiasa melukis tu akan membantu membaiki mutu karya lah. So itu salah satu cara lah. Kartun-kartun yang karya-karya yang dihasilkan adalah karya-karya yang bersangkut paut dengan kerajaan ke, tak kerajaan ke, ataupun hak ehwal semasa ke, saya banyak yang you buat? untuk sejak 2018
banyak karya saya lah berkaitan dengan isu wanita, feminism, ada juga yang isu tentang politik, dan juga sosial. Biasanya macam saya katakan, cerita yang saya buat bukan kerana saya hanya nak melukis. Ianya ada sesuatu mesej lah yang ingin disampaikan. Kalau Datuk berkesempatan membaca kartun-kartun saya, nanti mungkin akan nampak di situ. Macam mana kita nak dapat kartun-kartun juga tu? Boleh, atau kita nak baca? Boleh follow di Instagram, Twitter dan juga Facebook, semua by Faizati. Selain daripada Instagram, Facebook, Twitter, itu orang tengok free kan? Ya, memang free. Apakah cara-cara karya-karya yang dihasilkan yang orang boleh beli? Ada tak? Macam saya katakan tadi, untuk karya yang boleh dibeli, ada satu buku koleksi lah yang diterbitkan oleh Sister Din Islam. Ini satu buku koleksi kartun yang pernah terbit juga di media sosial, tapi ada juga kartun tambahan di situ. Itu satu kartun koleksi lah. Buku-buku. Satu buku dia ada berapa page? Ada berapa 100, ada 120. Buku tu? Lebih kurang 120 page. Lagilah perempuan tu hantar, lelaki hantar. Aduh. Menghayun buayan menggoncang dunia. Apa maksud dia tu? Maksud dia kena tengok di dalam tu. So ini kartun-kartun antara yang terawal lah bila saya mulakan page saya pada 2018. Berapa page ni? Dalam 120 kalau tak silap. Itu dia buku yang dikeluarkan oleh Faizati. Faizati. Faizati yang dipublishkan oleh Sister in Islam, iaitu Menghayun Buayan Menggoncang Dunia. Ini dia buku dia. Nampak berapa page ni? Dalam 120 kalau tak silap. 120. Kat mana dia boleh beli buku ni? Kalau berminat nak membeli, boleh hubungi Sisters in Islam. Ataupun boleh DM saya di page saya, mana-mana page lah, Instagram, Facebook atau Twitter. Kenapa buku-buku ni, kebanyakan kartunis yang saya dah temu ramah, dia ada keluarkan buku, tapi kenapa buku-buku mereka tak dimasukkan ke dalam kedai-kedai macam bookshop, MPH? Saya rasa soalan tu bukan saya lah yang wajar menjawabnya. Sebab publisher lah. Ini terpulang kepada publisher sebenarnya. Sebab saya pun tak pasti. Saya tak ada, not in a position to answer that question. Tapi ada bincang dengan mereka? Tak ada. Tak ada. Daripada asal tak ada bincang. Tak ada. Sebab apa saya tengok, macam semalam saya interview Azmi, dia kata ada. Dia punya dah masuk dalam MPH, semua ada. Tapi kebanyakan kartunis yang kita temu ramah, buku-buku dia tak dapat di dalam MPH ataupun di kedai-kedai buku. Itu ada satu kerugian. Saya rasa sebagai seorang kartunis, walaupun publisher yang mengedarkan, I think kartunis berhak untuk kita. Tapi saya rasa mungkin sebab target market buku ni, ini mungkin salah satu sebab lah. Ialah dia lebih kepada fundraising punya production. So target dia ialah untuk mereka-mereka yang mengikuti page publisher. Sebab publisher pun bukan publisher as in betul-betul publisher buku. Macam NGO lah. So ini projek macam NGO punya lah. It's not really bukan Menghayun Buayan Menggoncang Dunia, apa maksudnya tu? Boleh terangkan sikit? Kalau saya nak cerita, kandungan buku ni banyak bercerita tentang, bukan banyak lah, memang 100% tentang kehidupan wanita, cabaran yang dilalui oleh wanita, dan kesukaran yang dilalui oleh wanita. Tapi walaupun begitu, kita patut tahu yang bahawa wanita ni dia ada kuasa yang sangat besar sebenarnya dalam menentukan kehidupan. Maksudnya kerana peranan dia sebagai seorang ibu boleh membentuk anak dan masyarakat lah. So dia ambil daripada tajuk tu sendiri, dia ambil daripada peribahasa yang mengatakan tangan yang hayun buayan boleh menggoncang dunia. Siapa keluarkan tajuk ni? Ini kita persetujui bersamalah dengan pemulai perbincangan. Maknanya saya pun nak memahami daripada muka surat pertama kita buka ni, surat pertama ni sampai terakhir ni, ini jalan cerita. Dia bukan satu cerita yang panjang. Dia macam satu muka surat satu cerita, satu isu. Dia ada satu kartun satu isu. Dia satu seperti kartun macam satu nasihat isu. lah. Bukan macam satu drama yang berkait-kait sehingga 120 muka surat. Maknanya satu ni satu topik. Satu topik.
Maknanya you ada 100 lebih topik lah. Lebih kurang Semuanya berkenaan dengan wanita? Yes. Okey. Kalau nak ikutkan sebenarnya kena ada 1 juta atau 2 juta pages lah kan, cerita Okey. wanita tak habis. Okey. Tapi 120. Okey, Fazati, satu lagi saya nak tanya sebelum kita buat short break. Ada tak Fazati mendapat undangan-undangan daripada persatuan-persatuan ataupun exhibitor-exhibitor untuk memasuk pameran-pameran selain daripada craftora.com ni? Maksudnya craftora.com ni dia online kan? Sebelum PKP kan banyak pameran boleh buat. Ada tak pernah pergi buat pameran-pameran? Sebenarnya tak adalah jawapan dia, sebab saya bermula pun 2018. 2018 tu baru nak start page. Maksudnya perhatian tu belum ada lagi pada masa tu. Tapi saya ada bekerjasama untuk melukis kartun untuk badan-badan NGO. Seperti UNFPA, United Nations. Itu sebelum 2018 ke? Selepas. Itu tahun lepas. Juga saya ada juga bekerjasama, berkolaborasi dengan WCC Penang untuk menerbitkan buku tentang cyberbullying yang ditulis oleh Dr. Amar. Itu saya buat illustration lah. So sebenarnya pameran tiada, tapi kerjasama macam tu ada, kolaborasi macam tu ada. Dan sebenarnya saya sendiri pun agak selektif untuk memilih apa yang saya nak lukis. Kerana pada saya sebagai seorang pelukis, mungkin perspektif saya mungkin berbeza lah, kerana kerjaya saya bukan melukis kartun sepenuhnya. Jadi pada saya kena jujur apabila berkarya. So saya akan hanya pilih ataupun menerima kalau undangan ataupun permintaan kolaborasi itu adalah sesuatu yang dekat dengan saya. Yang isu yang saya rasa sesuatu yang saya ingin lukis lah. So saya mungkin sebab itu mungkin agak limited lah, sebab permintaan kadang-kadang ada, cuma saya tak ada. Satu ialah kekangan masa, satu ialah saya memilih subjek ataupun isu yang ingin ditampilkan. Ketiga ialah mungkin keyakinan, sebab saya bukan 100% melukis kartun sepenuhnya. Saya hanya pilih yang saya rasa saya boleh deliver lah, untuk berlaku adil kepada semua pihak lah kan. Pernah berkecimpung dalam industri komersial, maknanya syarikat-syarikat menggunakan perkhidmatan you sebagai contohlah, kita ambil contoh Proton nak launch Proton X70. Dia panggil untuk buat sketch, untuk buat dia punya iklan. Buat masa ni tak ada, sebab macam saya katakan jugalah, sebab saya karya saya ni sangat agak khusus lah. Biasanya saya lukis untuk mengetengahkan isu. So jadi untuk tujuan komersial tu mungkin setakat ni sama ada akan ada atau tak ada tu saya tak pasti, tapi buat masa ni memang saya tak ada. Tapi kalau dapat tawaran akan buat macam saya katakan, tertakluk kepada apa yang ingin ditampilkan tu. Maknanya you memilih jugalah. Saya memilih. Sebab saya dah kahwin ke belum ni? Dah kahwin ke belum? Nak jawab ke soalan tu? Nak bagi nombor telefon sekali kan? Tak ada, sebab pantun tu memilih. Datuk, kita nak beli ikan kat pasar pun kita pergi. Kan? Betul. Okey. Kita nak short break sekejap sebab kita nak mainkan semua karya-karya yang telah dilukiskan oleh Fazati. Kita short break sekejap. COVID-19 pandemic. Conditional Movement Control Order, or CMCO, to flatten the curve. While it helps save lives,
it can also affect thousands of lives. The B40 community and the underprivileged. Their businesses takes a backseat. They lose their jobs. Life is tough. Now it's even tougher. Are you going to sit back and watch them suffer? Join us at Big Blue CSR to lend a helping hand to them. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. It doesn't matter how much you can help and contribute, because a little drop of water fills the ocean. A little kindness brings a smile on their faces. Okey, kita kembali selepas kita short break tadi. Kita masih lagi di BBTV bersama Faizati, salah seorang kartunis Malaysia yang terkenal, dan beliau bukan seperti kartunis-kartunis lain yang buat semua kartun. Dia memilih khas-khas kartun-kartun dikeluarkan tu kira limited edition, tak seperti kartunis-kartunis lain. Jadi awak jangan lupa untuk layari www.craftora.com, saksikan karya-karya yang dilukiskan dan dihasilkan oleh beliau. Dan jangan lupa ikuti kita, subscribe kita di Facebook dan juga di YouTube. Kita sedang jalan live di sini sekarang. Okey, kita akan tunjukkan kepada penonton karya-karya yang telah dilakukan, telah diproduce ataupun dibuat oleh Faizati. Studio boleh keluarkan. Okey, Faizati. Okay. Ini karya apa dia? Okey, ini karya yang dihasilkan khusus untuk pameran ni yang bertemakan rasuah sebagai budaya. Okey. Saya rasa karya ni taklah complicated. Kita boleh nampak dengan jelas kat situ. Bercerita tentang rasuah, budaya rasuah dalam masyarakat lah. Ya. Basically budaya rasuah ni dah berakar umbi di dalam masyarakat, dan untuk menghapuskannya tu perlu langkah yang drastik lah. Dalam gambar ni kita nampak effort tu hanya sikit, minimal ya. Kita sedang berusaha menghapuskan rasuah, tetapi cara yang digunakannya tu sangat sedikit berbanding dengan masalah yang ada tu. So ada burung kat atas tu berfikir macam ni bila nak habis. So ini menunjukkan betapa berakar umbinya masalah rasuah ni dalam masyarakat kita. Okey. The next one, yang ini? Okey, saya rasa ini semua sangat familiar lah dengan ramai orang. Saya sendiri berhadapan dengan keadaan ini dalam pekerjaan dulu. Okay. Jadi kalau nampak di situ, saya rasa ini pun jelas juga tangan-tangan yang meminta tu. Okey. Ini kira rasuah lah ni. Dekat setiap level ada komisen. Projek tangan minta duit lah. Bukan satu Datuk, bukan satu. Berlapis-lapisan. Okey. So itulah yang cuba digambarkan dalam maknanya sebelum sampai ke nak dapatkan tu, betul. Dia ada level-level kena bayar. Okey. Ini pun bertemakan rasuah juga. Kalau nampak di situ ada monster lah. Saya gambarkan budaya rasuah tu sebagai sesuatu yang membunuh negara kita. Okey. Kerana adanya budaya ni dan bermaharaja lelanya perbuatan merasuah ni menyebabkan banyak perkara yang sepatutnya dibuat tak dapat dibuat. Okey. Dengan kata lainnya membunuh negara dan masyarakat kita lah sebagai negara Malaysia. Okey, itu berkenaan dengan rasuah lah. Semua rasuah. Sebelum rasuah ni apa karya-karya yang dibuat?
Selain pada buku tu. Ada berbagai topik lah, tapi kebanyakan tentang isu semasa. Politik memang tak habis-habis sebab banyak-banyak cerita ada pasal politik ni. Juga baru-baru ni saya rasa pada bulan Mac macam tu ada juga tentang hak asasi manusia. Saya difahamkan oleh produser yang mana hari ini Faizati akan buat lukisan di sini. Boleh kita mulakan lukisan tersebut? Boleh. Boleh? Kita mulakan lukisan tersebut? Kita break sekejap untuk siapkan papan dan juga peralatan untuk Faizati melukis, dan anda dapat melihat macam mana beliau menghasilkan karya kartun beliau dalam masa pendek dan immediate secara live. Okey? Kita break sekejap.
Okey. Kita kembali di studio. Kali ini kita akan mendapatkan lukisan yang akan dibuat oleh Faizati untuk menunjukkan pada kita penonton macam mana beliau menghasilkan karya kartun dalam masa singkat dan cepat. Okey, jom. Okey. So saya mulakan ya. Ya. Okey. So biasanya saya tak suka dilihat bila melukis. Okey, saya tak lihat. Tak. Okey, tak apa. Saya tak tengok. Tak, it's okay. Tak apa, saya tak tengok awak. Tapi untuk program ni Producer dan kamera jangan tengok dia. boleh semua pejam mata ya, pandang ke tempat lain. Okey dah. Okey. Tak apa masalah. Okey. Faizati, dengan lukisan yang awak buat sekarang ni, cepat dah siap. Awak masih mengatakan yang tak ada orang mengajar awak daripada asal Tak ada. Ataupun awak memang memang minat melukis? Memang minat melukis. Asal dia melukis lah? Kartun, khususnya kartun. Melukis kartun lah? Ya. Bukan buat komik, bukan buat apa lah? Komik tu sebahagian daripada kartun lah. Tapi kartun dalam bentuk macam ni lah. Bukan macam fine art ke, lukis pemandangan ke, tu saya kurang. Saya memang, kegemaran saya dan minat saya sejak daripada kecil, kerana saya gemarkan majalah kartun adalah melukis kartun lah. Okey, jom kita taruh ni ke tepi. Kita tak nak cerita sikit pasal kartun ni. Oh, boleh. Boleh Sebab cerita mungkin ada yang tak faham kan. Boleh. So kartun yang ini apa ni? Kopi apa ni? Duit kopi. Oh, duit kopi. So basically pasal rasuah lah ni. menepati tema kita, tema pameran di Craftora. Okay, so basically ini ialah minum duit kopi. Kopi yang keluarnya duit tu lah, sebab maka tu agak besar, so kita tak boleh buat dengan halus. Kucing yang observe ni, kucing ni memang satu watak yang selalu keluar dalam kartun saya lah. Okey. Bukan Garfield Bukan. Dia comel sikit daripada Garfield. So basically apa yang dia sampaikan lah, makin diminum makin dahaga. Sebab bila kita ambil rasuah ni,
macam kopi jugalah, bila kita minum makin dahaga kan, dan tak pernah cukup. Okey, maknanya dah dapat sekali nak lagi lah. Adiktif dan tak pernah cukup dan buat kita makin nak. So itu message sebaliknya lah. Secara ringkasnya. Makin diminum makin dahaga. Bermakna makin diminta makin dia suka dan makin dia nak lagi. Makin diambil makin nak, makin tak cukup. Okey, kita break. Kita kembali. Okey, kita dah ke akhir rancangan. Kita ingin menanyakan satu soalan terakhir kepada Faizati. Apakah nasihat Faizati kepada penonton kita, baik kanak-kanak, dewasa, berkenaan dengan rasuah dan berkenaan dengan kegemaran mereka untuk menjadi salah satu karya kartunis? Okey. Saya rasa berkenaan dengan rasuah ni sudah tentunya lah, rasuah ni adalah seperti kanser dalam masyarakat yang membunuh dengan perlahan. Bila dah sampai stage 4 nak ubat memang dah payah. So perkara paling baik ialah mencegahnya dari awal. Jadi secara individu kita jangan terlibat langsung dengan rasuah, sama ada menawar atau menerima. Dan secara umumnya kalau boleh kita selalu ingat bahawa kalau orang yang beragama Islam, ialah kita kena selalu fikirkan sumber makanan yang kita makan daripada hasil-hasil rasuah ni adalah tidak halal. Kalau kita takut sangat nak makan babi, takut sangat dengan arak, takut nak sebut babi pun tak boleh sekarang ni. Tapi perkara yang sama patut, ketakutan yang sama tu, jijik yang sama tu patut ada bila mana melibatkan rasuah lah. Yang kedua, berkenaan dengan sesiapa yang mempunyai minat untuk melukis kartun. Saya tak pastilah sama ada saya orang yang terbaik untuk bagi nasihat, kerana saya pun setahun jagung dan bukanlah pakar macam kartunis-kartunis lain. Tapi cuma dari perspektif saya, kalau dan melalui pengalaman saya, kita kena tahu kenapa kita melukis dan kenapa kita mahu menjadi pelukis. Terpulang pada diri sendiri. Pada saya, praktis selalu kalau anda berminat. Dan juga pada saya, melukis kena dengan bertanggungjawab. Perkara yang penting adalah kita tahu apa yang kita buat, kita ada prinsip tentang apa yang kita buat, kita bertanggungjawab terhadap hasil karya kita. Itu kita dengan Faizati hari ini, dan esok kita akan bersama dengan Megat, satu lagi kartunis Malaysia. Dan jangan lupa untuk anda bersama kita di Facebook dan di YouTube. Kalau di YouTube tu anda boleh dapatkan Big Blue Live, di Facebook BBTV, dan ikuti kita, subscribe kita. Banyak lagi rancangan-rancangan kita yang akan kita siarkan selain pada kartun. Okey. Faizati, boleh tolong sainkan kartun ni?
Ni sign daripada kartunis yang memilih tadi. Kartunis memilih. Tulis tu kartunis memilih. Okey. Ini dah kartunis terbaik dan juga kartunis yang memilih untuk membuat karya-karya yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.